Orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Apa yang ditunjukkan oleh sejarah ya. Pemimpin-pemimpin kita mesti tahu. Banyak pemimpin kita dari semua parti pun tak tahu. Termasuk DAP, termasuk MCA ke. Jadi dia buat sesuka hati je lah. Melayu di bawah hukuman mati. Saya bila baca ni saya nak menangis. Malu. Menangis sebab malu. Pada tahun yang sama orang lain kaya raya, pada tahun ni kita miskin papa ke dana. Dia hanya attack China aja. Jadi apabila Amerika bom Hiroshima 1945 kan? 1945. So Jepun angkat tanganlah, menyerahkanlah. Tapi apa yang ditinggalkan kepada orang Melayu adalah bertimbun-timbun ya, bergunung-gunung basikal. Dengan basikal tu orang Melayu dapat berniaga. Masa dulu orang Melayu tak ada kenderaan, pakai kereta lembu. Ya. Jadi dengan basikal yang ada belakang tu ada gerabak tu, yang besar tu kan? Gerobak besar, ya. Orang Melayu dulu adalah penoreh getah. Sebelum British datang, orang Melayu dah noreh getah dah. Dalam hutan kita memang dah ada getah. Bukan dibawa daripada Brazil pun. Nenek saya cakap, daripada zaman-zaman dulu moyang dia, memang dia menoreh getah. Ya. Pagi pukul 6 pagi, pukul 5 pagi naik atas menurut getah. Habis menurut getah turun nyangkut sawah. Pukul 11 pergi naik atas bukit balik, kutip getah. Buat kepingan getah. Lepas tu buat tikar ke ngayam ke apa. Orang Melayu sebenarnya tak malas zaman dahulu ya. Tidak malas langsung. Nanti kan saya sampai ke situ. Sebab apa? VC Universiti Melaya masa itu ada buat kajian ke atas orang Melayu. Ada apa-apa ke? Tak ada. Ada buat kajian ke atas orang Melayu, apa orang kata, pelaut ya, yang fisherman. Dia bangun pukul 4 nak pergi nangkap ikan ke laut. Balik pukul apa? Pukul 6. Lepas tu berniaga. Lepas tu buat kerja lain. According to apa ni, Alatas, Melayu ni bukanlah pemalas, kerja keras. Tapi sebabnya kita punya kudrat banyak itu dan selalunya money makes money. Oleh kerana kita bekerja di di bidang-bidang yang tidak menghasilkan duit yang banyak. Jadi kita remain ke tahap itu saja. Sebabnya pada masa itu British tidak benarkan orang Melayu ke pekan. Ya, tidak benarkan ke sekolah. Kita 1929 baru sekolah betul-betul. Itu pun sampai darjah 4. Kalau siapa yang ada masih ingat SMC1, SMC2 masa tu ya, itu adalah tahun selepas 1929. Sebelum tu kita tidak benarkan ke sekolah. Nanti sampai ke situ ya. Ini Parti Komunis Melaya. Ya. Jadi apabila Parti Komunis Melaya tadi dibubarkan, saya bercakap pasal Singapura semua tadi. Apabila dibubarkan, kita lihat ya. Ini Parti Komunis Melaya, ini MCA. Dan kebanyakan orang Komintang ya, yang general, lieutenant general daripada Komintang, semua berpindah kepada MCA, jadilah parti MCA ya. Itulah sejarahnya. Dan ini sebenarnya sejarah tidak rahsia lah ya. Tapi banyak orang tak tahu, jadi saya utarakanlah sikit, lebih kurang. Jadi Tan Cheng Lock ni ya, Tan Cheng Lock ni dia menubuhkan parti anti-Jepun ya, MPAJA ni. Tapi apa yang berlaku, I think semua orang tahu apa yang berlaku. Selepas Jepun menyerah kalah, 13 hari sebelum British datang, komunis masa tu bermaharaja lela lah. Jadi I think semua orang tahu, I think selama 13 hari. Semasa Jepun datang, British melari. Lari ya. Tidak ada kat sini. Tapi bila Jepun dah nyerah kalah, dia datang cepat-cepat balik untuk menjajah balik kita. Itu dalam buku kedua saya, Kehebatan Moyang Melayu, saya ada tulis sedikit mengenai kemerdekaan. Ya. Jadi kita boleh lihat British ni actually sebenarnya hanya opportunist ya. Ini apa yang terjadi yang Tengku Dahman tidak tahu ya.
ini kalau kita lihat di sini nombor approval untuk nak, pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh dituntun oleh ramai, bermakna rahsia ya. Selepas banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifak-artifak yang classified declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia. Ia become menjadi public domain, di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat, di mana kalau kita lihat ya di situ jumlah migran yang datang ya. Di sini saya nak semua orang lihat tahun dia, tahun 1953, betul tak? 52, 53 ya. British membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu, kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion ya, untuk membuat infrastruktur kepada bangsa asing. Sekolah, hospital, jalan raya, lampu, everything. Walhal di kampung kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita ya. Duit hasil masuk Semenanjung Tanah Melayu. Jadi semua orang dapat tanah. 1 juta daripada mereka semua dapat tanah. Semua dapat tanah. Ini 1953 sebelum merdeka. Jadi saya kedepankan sikit. Ini adalah kata silap saya. Tan Siew Sin adalah anak kepada Tan Chien Lock. Tan Siew Sin ni mengetuai setelah bapa dia dah tak ada, dia mengepalai segala berhubung dengan Cina-Cina ataupun apa saja permintaan Cina. Kalau kita lihat di sini, di Melaka, pasal dia di kampung dia di Melaka, 1430 ya. Yang meminta semua dapat tanah. Dan jumlah tanah itu di antara berpuluh ekar hingga ke 300 ekar, ada yang beribu ekar ya. Tapi yang ni pun semua bangsa asing yang minta ni. Kalau kita minta usaha nak dapat. Di sini kalau kita lihat, 1 juta yang minta tu 1 juta dapat. Pada mulanya leasehold daripada 10 tahun ke 99 tahun ya. Kalau 99 tahun maknanya dia habis expired tahun 2035 baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini, daripada pajakan itu ditukar kepada untuk selamanya. Ditukarkan pada untuk selamanya. Apa yang kita khawatiri, antara tanah-tanah ini, nah ini bukan saya tulis ya, ini direct saya ambil daripada dia punya artifak ya. Kita lihat ya, semua 1 juta ni dapat. All the 1 million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as political apa ya, regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, kita banyak kerugian tanah ya. Pada zaman ini, orang Melayu tak ada tanah. Orang dia dah ada tanah. You just imagine, hari tu masa kita orang buat seminar di Putrajaya, diresmikan oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak ya. Dan simposium itu mengenai Tanah Rizab Melayu. Terpanjat tengok, terpanjat dengar ya. Dan saya ada juga membuat kajian ke atas Tanah Rizab Melayu. Kini kalau kita agak khawatir, 60% equity tanah bukan lagi di tangan kita. Walhal di dalam perlembagaan 50% daripada tanah di Semenanjung tidak boleh diusik, kerana itu adalah tanah rizab Melayu. Tak boleh usik langsung, walaupun dibangunkan, hasil daripada pembangunan itu diberi balik, mesti diberi balik 100% secara total kepada orang Melayu. Tapi apa yang terjadi bila dibangunkan rumah murah ke apa ke, dibagi kepada sama rata lah bangsa dengan bangsa asing. Daripada situ kita kehilangan banyak ya, banyak tanah-tanah rizab Melayu. Di Kuala Lumpur ini baki tanah rizab Melayu hanya 1%. 1 saja.
Penang zero hari ni. Penang zero. Di lain-lain negeri, kerajaan Melayu, negeri cuba guys? tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising di dalam semua ceramah saya adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf. Ya? Bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah ya, saya pernah menulis pada kerajaan tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu. Last tanah TUDM. Tanah TDM. Itu pun nak bagi kat orang. Habis dah. Di dalam tanah Rizab Melayu, kita telah, bukan kita, orang dahulu, moyang kita, tulis 4,800 hektar, bukan ekar, hektar tanah di Gombak itu adalah tanah Rizab Melayu. Hari ni tengok berapa yang tinggal. Di Gombak. Saya beritahu ni supaya orang-orang muda ataupun orang lapisan ya, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni ya, tentang tanah Rizab Melayu ya. Macam mana cara kita nak ambil balik ya. Kalau kita jumlahkan anggaran semua negeri tanah Rizab Melayu hari ini, yang paling baik adalah Kelantan ya. Kelantan dan Terengganu tidak diusik tanah Rizab Melayu, malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Ia amat menyedihkan. Ini adalah saya nak bagi contoh saja ya. Ini di mana ni? Di Perak ya. Kita lihat ini siapa yang dapat tanah. Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Ini kegunaan tanah. Kegunaan tanah ya. Enggak jelas. Yang ni sama juga. Gambarnya guys. Yang ni Jadi aku bangsa nggak bisa apa? baca. Cuba lihat. Ini bangsa Melayu dan bangsa India. Sama juga. Satunya ada 3 gambar. Semua keadaan serupa ya. Ni Melayu tak ada langsung. Tapi yang saya sedih ya. Melayu 1,000. Tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung. Tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada bangsa asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah yang berprestige, yang tinggi nilainya, yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi. Dan juga tanam ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan mendatangkan hasil. Ya. Tidak diboleh buat komersial. Ini adalah 4 orang bangsa asing. Ya. Salah seorang ni bukan orang sini pun. Ya. Ini jumlah tanah dia pada tahun 1926. Melebihi semua rakyat di Kelantan dan Terengganu. Jumlah tanah dia. Sedih tak? Jadi tadi bila saya suruh tengok tahun yang British menolong bangsa asing, ini tahun dia sama tak? Pada tahun ini, orang Melayu minta sedekah dengan MCA sebanyak 500,000. Tadi, British membelanjakan 100, lebih kurang 100 juta ya, pada bangsa asing. Buat infrastructure, everything. Tanah. Yang ni kita dapat berapa? Kita meminjam. Meminjam loh. Yang ini dia tulis itu apa? Secret. Tapi saya dapat. Ya. Surat ni secret. Keren. Tengok siapa dalam ni. Nugul Rahman ada, Sadun Jubir ada, semua ada kat sini. Saya bila baca ni saya nak menangis. Malu. Menangis sebab malu. Pada tahun yang sama orang lain kaya raya, pada tahun ni kita miskin papa ke dana. Minta sedekah. Untuk apa masa itu kita minta sedekah? Untuk nak meniaga nasi lemak. Mereka dah buat dah lumbung bijih semua. Kita kehilangan lumbung bijih dan lumbung emas sebanyak 500 semasa Minggin ya. Kod Minggin di mana ini apa Cina cakap. Dia kata jangan komplain kalau kita tak dapat. Dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul. Anyway, dalam kod Minggin tu ya, British cakap kalau dah masa 2 tahun orang Melayu tidak mengerjakan lumbung-lumbung timah dan emas ni, mereka akan tarik balik. Suka hati je dia nak ambil balik. Padahal tanah tu tanah moyang aslian Melayu. Ada 500. Ya.
Tapi apabila kita dapat hasil daripada pelombongan itu, British dan China tidak mahu membeli hasil kita. Dan kita pula tak boleh nak menjual keluar sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya tempat-tempat bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita terpaksa menjual kepada kartel. Sebabnya pada itu British dan China dah buat kartel. Ya. Dia buat lumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku, orang Melayu terpaksa memajakkan lumbung mereka sebab tak boleh nak jual hasil daripada pelombongan. Jadi terpaksa pajakkan kepada bangsa asing. Apabila dah pajakkan, lama kelamaan jadi dia punya. Kalau kita ingat peperangan Haisan dengan Dinsin dengan peperangan di Lukut, di Rasah, di Larut, di Penang. Semuanya merebutkan tanah asli orang Melayu, tanah asli Lombong. Jadi kita miskin Papua hari ni pun sebab itu je. Kerajaan selama merintah, saya ni kan dah jadi cakap politik lah pula. Selama kita memerintah, adakah kita buat apa-apa pembetulan? Kita ada peluang. Kita buka lah balik kita punya Lombong. Tan Sri Abu Shah. Dia masa tu boleh cakap dengan kerajaan. Kan kita tak ada. Kita ni orang marahin. Sebabnya kita banyak peluang. Kalau betul kerajaan nak tolong balik orang Melayu pada masa selama 50 tahun yang ni, kita boleh buka balik kita punya lombong-lombong menjadi timah dan emas. Hingga ke hari ni timah dan emas semua diterokai oleh bangsa asing. Tak ada seorang Melayu pun yang menerokai itu. Padahal nak buat senang je. Tanah tu semua tanah-tanah Melayu. Kat Kelantan, Terengganu sampai ke Mersing. Ada ya, itu. Dah ada map pun tadi saya tunjuk. Kalau buat masa itu, saya rasa orang Melayu tidaklah terhimpit semacam hari ini ya. Dan kalau kita lihat pula sekarang ni banyak sangat apa orang kata pemberian kepada bangsa asing melanggar apa orang kata perlembagaan. Padahal dah ada quid pro quo just now. Perjanjian yang dia telah dimeterai. Dia yang buat, bukan kita yang buat. Dia yang usulkan, bukan kita yang usulkan. Sekarang dia pula yang mempertikaikan. Ini masalah besar ya. Dan kenapa kerajaan tidak bersuara? Termasuk juga semasa Kula buat kes. Kita ni pendatang. Adakah kerajaan bersuara? Sebab mereka tak tahu. Tak tahu sejarah. Jadi ini apa yang British tulis, apa yang kenapa dia takut pada China. Ini adalah di dalam one of the artifact. Sebab masa tu China mighty, paling kuat, negara yang paling kuat masa tu. Dan maaf ya guys, ini aku sambil nyatat dan ada satu saya terlepas tu tadi. Pertanyaan-pertanyaan. Tanah-tanah ni, macam mana China jadi kaya ya? Sebenarnya semua daripada tanah. Tanah yang mereka perolehi melalui konsesi dan melalui apa orang kata di atas dulang emas, saya sebut di atas dulang emas, pemberian atas dulang emas dicagarkan kepada bank. Masa itu bank OCBC sama Hong Kong Bank. Daripada cagaran itu dapat duit buat duit. Kalau nak tahu duit buat duit, money makes money. Instant millionaire pun ada selepas dia cagarkan tanah tu. Jadi dari situlah mereka menjadi kaya raya dan boleh buat macam-macam perniagaan besar-besar. Jadi bukanlah maknanya mereka bekerja keras sangat. Mereka ada apa orang kata sumber ya untuk membuat sesuatu perniagaan besar. Jadi hari ini mereka dah ada sumber tu ya, dah instant millionaire. Yang 1 million tadi instant millionaire. Dia hingga anak cucu dia dah jadi berapa puluh juta pula jadi millionaire. Kita hari ni boleh kira dengan tangan berapa orang Melayu millionaire. Oh, kerajaan sibuklah pula kata Melayu ni tak kerja keras. Cubalah bidikari apa semua. Macam mana? Nak jual nasi lemak boleh lah. Kalau you perhatikan hari ni pinjaman daripada AIM tu apa ya? Amanah Ikhtiar ya. Pinjaman antara 500,000 ke sampai ke 3,000 ya. Nak buat meniaga apa?
Lepas tu kena bayar macam malung pula tu, tiap-tiap minggu kena bayar. Macam mana nak buat tabungan? Kalau bayar tiap-tiap minggu balik, kena bayar balik tiap-tiap minggu. Tiap-tiap kali bayar tu kena pergi sendiri, spend pula another 1 hour kat situ. Berborak-borak pula dengan dia, buang-buang masa. Jadi AIM tu, hari tu saya sebut pada Tun, ya, PM kita, saya kata itu membuang masa AIM ni. Bukan nak tolong Melayu, nak punahkan Melayu ada. Sebabnya nak bayar balik AIM tu, Melayu ni pinjam pula balik pada Alung. Sebabnya nak bayar mingguan. Jadi saya syorkan kepada masa tu PM untuk buat bank mara. Di mana boleh buat pinjaman dengan lebih terancang dan boleh menabung dengan lebih terancang dan bayaran dibuat dalam bulanan. At least ada masa untuk buat pusingan berniaga. Saya tak tahulah itu hal politik. Saya kan tak tahu politik pun, tapi saya rasa masuk akal tak cara itu. Tanah Rizab Melayu ni, ya, macam mana kita dapat Tanah Rizab Melayu ni? Bukanlah pemberian baik hati orang British. Ini lagi satu saya dapat temui apabila orang asli, pasal orang dulu raja-raja kita sebenarnya Tok Batin. Tok Batin tu adalah raja. Ya. Apabila British datang, dia tak mengiktiraf Tok Batin sebagai raja. Dulu Tok Batin, apabila keluarga Melayu, antara anaknya bila berkahwin, dia beri tanah, sebidang tanah untuk buat tanam sawah padi ke apa, ya. Dipacaknya 4 kayu situ, ini tanah awak. Tanah engkau, 2 ekar ke 3 ekar ke, buatlah apa-apa. Apabila British datang, British tidak mengiktiraf orang asli sebagai Tok Batin sebagai raja. Sebenarnya raja-raja ni ditubuhkan oleh British. Ya, itu saya sampai ke situ. Tapi apabila itu terjadi, berlakulah peperangan antara kalau ingat peperangan Naning, ya, antara Dol Said, ya, suku Samelenggang. Dol Said. Dia mempertahankan hak dia sebab British nak ambil tanah tu sebab ada timah dan emas dan apa semua kawasan tu. Jadi dia berperang berapa lama, ya. Dia hantarnya Singh, ya, masa tu askar British adalah Singh tu, ya, untuk berperang. Tak menang-menang. Lama digunakan macam-macam cara. Dol Said pun agaknya dah tak tahan lagi. Banyak orang dia mati. Jadi terpaksa keluar pada Naning. British kasih dia rumah apa semua. British take over Naning, ya. Oleh kerana orang asli masa tu, orang asli sampai hari ni pun, dia sayang tanah. Perasan tak macam mana orang asli mempertahankan tanah dia? Ingat tak orang asli itu moyang kita sebenarnya? Kita punya cousin, ya. Dia masih lagi berperangai macam tu. Dia sayangkan tanah ni sangat. Dia berperang, dia kacau British. Lama British iktiraf tanah adat pertama pada tahun 1908. Itulah mulanya tanah Rizab Melayu sebenarnya. Jadi tanah adat diiktiraf dan lepas tu banyaklah tanah adat, ya, dah di identify. Lepas tu tanah enactment tanah Rizab Melayu dibuat 1913. Semua daripada hasil kedegilan, ya, orang asli. Dapatlah kita tanah-tanah Rizab Melayu tu dulu. Dan sekarang ni kita kehilangan banyak tanah Rizab Melayu. Jadi kita kena bangkit lah, ya. Kalau kita kat kampung mana-mana di seluruh Malaysia ni, kalau rasa-rasa kat sebelah tu tanah Rizab Melayu dah diterokai, buatlah bantahan di pejabat tanah negeri, ya. Identify tanah tu, kepulasan dia, nombor dia apa semua, kita buat bantahan. Jadi kalau ramai orang buat bantahan, kalau dibangkitkan, jadi mereka akan lebih takut, ya, untuk nak ambil tanah-tanah Rizab Melayu ni. Ini adalah kertas perjalanan bangsa asing dulu kemari, ya, daripada India dan daripada China, ya. Mereka datang dengan anjuran British. Mereka boleh datang dulu free dan bayar kemudian, ya. Datang dulu free, bayar ini kemudian. Ini ada lagi satu surat kepada Tun Razak daripada Tun Sufyan pada tahun 53. Dia menulis kepada Tun Razak mengatakan, dia kata, saya amat khawatir kerana bilangan penjajah
bilangan pendatang melebihi penduduk asli Melayu. Ini surat dia. Ya, ini surat dia. Ini pun saya dapatkan daripada archive London. Dan apa yang lepas tu Tun Razak buat adalah dia berjumpa dengan Subandrio dan kita buat satu agreement dia orang dengan pemasukan daripada Sumatera Jawa, daripada Filipin, ya. Kita ajak dia masuk dan kita beri kemudahan untuk mengatasi masalah yang ni. Ini apa ya? Oh, ini apa tu? ini dah saya dah sampai ke peringkat akhir ni kot. Di mana sebenarnya kita orang Melayu, kita kepandaian kita, kepakaran kita bukan setakat alam maritim ataupun perkapalan, seni bina. Kita boleh buat apa orang kata penciptaan atau pekerjaan yang lain, kerana pada masa zaman ini kita banyak dihadkan, ini tak boleh buat, tu tak boleh buat. Hari ni diberi padang yang sama rata. Kita lihat anak cucu kita hari ni bukan yang mendapat 10A, 11A, bukan 1,000, bukan 2,000, berpuluh ribu hari ni. Ya, berpuluh ribu. Maknanya Melayu tu bukanlah malas. Rajin belajar, rajin berusaha. Ya. Kita tengok sekarang dah ramai orang Melayu berniaga, tinggal lagi sebab modal tu kecil. Jadi dia punya hasil pun kecil. Jadi untuk menandingi bangsa asing, bangkit Melayu. Ayo Melayu. Agak susah. Untuk menyaingi bangsa asing pun agak susah. Tapi kalau dengan orang kata pertolongan kerajaan, kalau kerajaan sedar atas kesilapan mereka juga yang kita berada di tahap ini, kalau mereka boleh menolong seperti yang saya sebut tadi, buat suatu apa orang kata perniagaan yang lebih besar untuk orang Melayu ini, bukan setakat jual keropok, tapi kita cuba pergi ke tahap yang lebih tinggi seperti kita buka kilang besi, kilang emas, ni pelumbungan besi, pelumbungan emas, kilang apa orang kata simen, ya, buat batu bata ataupun buat bingkai tingkap. Itu hasil dia lebih baik, ya, ataupun lebih besar daripada jual keropok hari ini, ya. Kerajaan sibuk buat transformasi ini, transformasi itu, sampai saya dah lupa banyak sangat transformasi, tapi benda yang asas tu mereka tak buat. Apa benda yang asas tu? Apa hak kita tu tidak dikembalikan? Buatlah dulu yang asas ni. Yang lain tu saya rasa datang dengan sendirinya, lebih laju, lebih licin. Ini dah saya cakap di saranan kepada kerajaan. Inilah negeri kita yang dahulu, ya, daripada segenting kera. Natuna ni dulu orang Melayu, sampai hari ni pun orang Melayu, dia tak kerti cakap orang Indon pun. Dan Lingga, Linggi, semua ni orang Melayu. Kat Sambas ni dekat ni pun orang Melayu. Tapi apabila orang British dan orang Indonesia membuat perjanjian 1823 untuk split, ya, Indonesia dan Semenanjung Tengah Melayu masa itu, kita kehilangan banyak sempadan, ya. Saya harap saya tidak mengecewakan. Maaf kalau ada apa-apa kesilapan. Dengan ini hari ini, ya, apa yang terjadi, ya, Melayu, kiblat dia banyak. Kiblat banyak, ya. Ini kiblat PAS, kiblat PH, kiblat UMNO, kiblat banyak macam kiblat. Macam mana kita nak bersatu ni, ya? Boleh, ya, boleh. Kalau nak bersatu ni boleh. Macam saya syorkan, boleh banyak parti-parti Melayu banyak. Tapi boleh affiliate kan semua parti-parti Melayu ni untuk bersatu. Okay, dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa banget sih guys video tentang bangsa Melayu ini. Jujur aku semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang bangsa Melayu. Ini aku udah catat sih poin-poinnya, teman-teman bisa jangan dilihat. Ini aku catat poin-poinnya juga.
apa yang aku reaction hari ini. Banyak banget sih yang bisa aku ketahui guys, mulai dari Pineng membayar pajak ke Kedah, terus hak Melayu itu sebenarnya kemana. Ternyata Jepang itu datang tuh bukan untuk melakukan peperangan yang besar gitu guys, tapi dia datang ke Malaysia waktu itu untuk meminta beras saja. Itu aku baru tahu banget. Terus juga tentang tanah TDM gitu, ternyata itu adalah tanah terakhir dari orang Melayu, itu tanah Rizab. Terus juga soal gimana kita mau bersatu gitu, sedangkan kiblat orang Melayu itu sekarang tuh udah baik banget, kayak Melayu tuh kehilangan identitas. Nah itu adalah kata-kata yang menurut aku wah, Melayu kehilangan identitas gitu. Jadi itu menarik banget sih untuk aku ketahui lebih dalam lagi gitu. Kajian hari ini, ceramah hari ini, pelajaran hari ini tentang sejarah Melayu, tentang bangsa Melayu gitu. Semoga pada video kali ini teman-teman bisa menambah informasi, menambah pengetahuan. Aku yakin banyak banget pengetahuan bisa kita ambil pada 3 video ya, 3 video atau 2 video aku lupa antara itu guys. Karena saking banyak banget penjelasannya, jadi aku kayak luar biasa sih. Jujur banget, ini banyak banget yang tidak aku dapatkan pada masa sekolah, dan akhirnya aku bisa mengetahui banyak hal tentang ini. Cakrawala aku dibuka secara lebar, pengetahuan aku juga dibuka secara lebar. Akhirnya aku mengetahui banyak hal tentang bangsa Melayu yang sesungguhnya gitu guys. Dan semoga video ini bisa teman-teman share sehingga banyak orang yang lebih mengetahui lagi tentang asal usul bangsa Melayu. Oke, udah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di pembahasan bangsa Melayu selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum.